Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Pagi, pagi, pagi. Itu dia. Okey, selamat malam kepada anda semua yang hadir pada malam ini, yang sudi menonton live pada malam ini di FB Group Akademi SKV. Salam sejahtera. Ya, okey. Saya nak mohon bantuan kepada anda semua. Sila komen jelas jikalau anda dengar suara saya dengan jelas. So saya tengok sama ada suara saya jelas atau tidak, sebab kita takut ada mungkin ada gangguan dan sebagainya. Sila type jelas di ruang komen sekarang. Okay, masih lagi tak ada jelas ke tidak? Jelas. Okey, No Adiba Rashidi kata jelas. No Hayati Ahmad kata jelas. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat malam kepada semua ya. Saya ingin mengucapkan ya ribuan terima kasih ya kepada mereka yang hadir pada malam ini ya, yang sudi menonton live kita pada malam ini ya. Dengan kita akan bersama dengan seorang lagi leader Nexus ya, yang telah mencapai jualan keseluruhan 1 juta lebih, yang mana tanpa memiliki produk sendiri juga boleh mencapai jualan keseluruhan lebih daripada 1 juta ringgit ya. Beliau sangatlah dominan orangnya ya, dan juga sangatlah yang ada mempunyai determination yang sangat tinggi ya. Dengan itu tanpa bermasa, saya ingin menjemput Encik Muhammad Syamil, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Ya, itu dia, inilah dia Encik Muhammad Syamil. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, saya berharap semua yang menonton hari pada malam ini sila tag rakan-rakan anda ataupun tim-tim anda yang berada di dalam FB Group Akademi SKV. Okey. Encik Syamil, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Cik Din sihat? Alhamdulillah. Cik Din? Itu belakang tu kondominium mana tu? Pinjam gambar orang. Itu InsyaAllah saya punya tak lama lagi. Itu adalah apa tu, reka bentuk banglo Encik Syamil ya. Okey. InsyaAllah. Okay. Ibunya sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sepatutnya sesi minggu lepas tapi dia terpaksa. Ya, betul. Tapi itulah persyaratan Allah tu sangatlah hebat yang kita tidak ketahui. Sepatutnya kita berkudara secara live pada Jumaat lepas, tapi ada hikmahnya kenapa ia berlaku kan. Okey. Betul. Kita nak sembang-sembang pada hari ini sebab objektif kita adalah untuk membagi inspirasi kepada mereka yang menonton pada malam ini. Okay. InsyaAllah. Boleh tidak Encik Syamil ya perkenalkan diri dulu, sebab mungkin ramai lagi yang tak kenal siapa sebenarnya Muhammad Syamil ni kan. Jadi mungkin dipersilakan untuk kenalkan diri ya, siapa Syamil dan sebagainya. Silakan. Okey. Sebelum tu saya nak terima kasih lah banyak kepada Cik Din, kepada pihak SKV kerana invite saya. Jadi saya sendiri memang nature-nya memang suka kalau dia bagi sharing kan, apa yang kita tahu, kita nak ramai orang tahu. Jadi itu yang saya nak ucap terima kasih lah kerana invite. Okey, nama saya sendiri adalah Muhammad Syamil Ibrahim. Saya 3 daripada 5 orang adik-beradik. Jadi berasal pun memang daripada Kuala Lumpur, dan menetap sekarang pun di Desa Bandar Kuala Lumpur. Jadi memang orang anak jati KL lah. Tapi mak ayah memang orang Kelantan. Mak ayah orang Kelantan. Mak ayah moving ke Kelantan, moving ke KL masa kerja, tapi saya dan adik-beradik semua dilahirkan di KL lah. Alright. Jadi orang kata umur pun 33, dah orang kata dah senja dah tu. Dah senja. Senja bagi orang lelaki lah, senja. Okey, jadi apa lagi Cik Din nak kenalkan? Sebenarnya 33 tu muda lagi tu. Muda masih lagi di usia yang sangat aktif kan. Okey. Betul. Saya sebelum ni bila saya tengok profil Syamil ya, sebenarnya dahulu Syamil juga ada merupakan
owner kepada ataupun owner kepada satu bisnes, ya, yang mana bisnes tu sangatlah telah mencapai satu kejayaan yang besar. Boleh tak Syamil cerita sedikit mengenai bisnes tersebut? Okey, saya cerita sikit lah background saya dalam dunia bisnes ni. Okey, pada 2012, mula selepas saya grad daripada Uni10, saya join business family, tapi orang dengar memang business family itu memang macam best lah, business yang hebat, gah. Tapi sebenarnya masa kita ambil tu pun orang kata tinggal arwah ayah nak tutup je. Tinggal nak tutup je. Macam dibagi kepada anak dia, pandai-pandai korang lah handle. Jadi kita 3 beradik, maksud saya dengan abang saya, kita macam orang kata tak apalah, kita cuba take over kan. Semua pun saya dengan abang saya beza sikit je. Jadi kita sama-sama selalu cabaran nak take over bisnes tu. Dengan keadaan yang nak hutang yang tinggi dan banyak orang kata dugaan yang kita pun knowledge tak ada. Kita zero. Kita tak ada knowledge, kita memang main tibai je. Ini main redah je ni. Sendiri. Main redah. Umur baru 22 tahun, abang 23, seorang lagi 24, semua pun tak ada ilmu, kita main redah je. Tapi kalau niat kita tiga-tiga kita nak belajar bisnes. Kita nak belajar, kita nak cuba handle bisnes. Pada masa tu kita business company secretary dan kita buat service account dan buat juga service tax. Jadi memang banyaklah dugaan, abang seorang-seorang memang tarik diri, dah tak boleh nak pergi dah. Sebab banyak sangat dugaan, tinggallah saya seorang. Tapi saya sendiri pun pada masa 2015 saya macam tak boleh nak handle this business saja. Saya kena ada another business juga. Itu mentality dululah. Mentality dulu kita kata memang kena ada another business. Jadi saya set up satu lagi company business, iaitu menjual property. Jual property daripada developer. Jadi daripada situlah kita ada run dua-dua business sekali. 2015 run business. Dan 2017 saya memang rasa macam jam sikit sebab dua business sekali. Satu bisnes, lepas tu tinggal satu lagi bisnes, Jadi kita pun jadi pening dengan ejen ramai. Memang tak fokus lah. Tak fokus. Kita rasa mungkin bisnes yang baru ni memang buat duit bisnes jual property. Tapi kita rasa kita kena pilih salah satu bisnes untuk kita survive. Kita memang betul kita nak grow, kita kena pilih salah satu bisnes. Kita tak boleh, kita nak dua-dua sekali kita tamak. Takkan jadi. Dia sangat susah. Di kala kita masih lagi dua-dua pun terkontang-kanting. Kalau salah satu tu dia okey tak apa, tapi dua-dua pun satu masih baru, satu tengah ada masalah. Jadi sampailah saya decide 2017 tu, saya kata saya kena tutup satu bisnes. Yang mana last kali saya pilih betul-betul, saya terpaksa tutup bisnes saya yang jual property tu. Sebab memikirkan bisnes yang saya take over daripada arwah ayah ni masih banyak hutang. Jadi tak boleh nak tutup. Jadi tak boleh nak tutup. Jadi saya handle lah lagi 2017, 2018, handle dah go 2019 pula, 2019 tujuan tahun lah, 2020 awal tahun kan. Lepas tu PKP, pandemik COVID-19 pula ada. Pada masa tu pun saya dah join Titan, saya dah belajar berbagai, orang kata dah lebih confident nak grow bisnes tu. Jadi pandemik memang jatuh merunduk. Boleh katakan tak sampai jatuh 70 ke 80% sales pada masa tu. Banyak tu. Banyak. Dikala costing kita pun tak kurang. 70 ke 100 ribu satu bulan, tapi kita dah terpaksa tanggung tu. Jadi saya rasa macam ini memang kata Allah nak uji kan. Selama setahun 2 tahun ni saya pun memang pada masa tu memang mencari jugalah bisnes lain, cari bisnes lain. Sampailah orang kata saya jumpalah SKV. Sampailah saya jumpa masa ketika bisnes itu hampir-hampir yalah maksudnya memang turutlah kan. Ketika itu kan apa perasaan macam apakah perasaan Syamil ketika macam mana nak survive? Okey, pada masa tu memang alhamdulillah lah, saya sendiri pun nak katakan panik, tak panik sangat. Maksudnya tak panik sangat tu sebab saya sendiri macam saya kata Cik Cik Din tadi, saya pegang bisnes mula-mula pun dah macam-macam masalah. Jadi otak ni bermain dengan masalah tu dia dah macam dah biasa dah.
Nak immune dah. Immune Nak dah. immune, betul. Dah macam biasa sebab saya selalu fikir, aku buat apa aku nak panik pasal pandemik ni. Aku dulu lagi teruk dugaan aku masa aku mula-mula ambil, saya ingat balik. Ini kira macam dugaan yang kata memang padahal orang nampak 80% tu sale kita drop. Tapi saya ingat balik saya pernah lagi teruk pada masa tu, yang mana masa tu saya tak ada ilmu. Ilmu tak ada. Sekarang ni okey lagi, tengah dugaan kita ada ilmu. Alhamdulillah saya pun dah 2 tahun dengan Titan, kira banyaklah orang kata kekuatan kat situ kita nak cuba nak ada bisnes. Pada masa dulu lagi dahsyat, dengan kita tak ada ilmu, duit tak ada, ilmu tak ada, semua tak ada. Asal semangat je ada. Kan? Asal semangat je ada. Jadi orang maki hamun kita hari-hari pun dah benda biasa dulu. Jadi bila kita sekarang ni kita fikir macam it's normal lah, biasalah kan, pandemik. Jadi kita think positif, kita fikir setiap kali berlakunya krisis dalam dunia, pasti lepas pada tu mesti banyak kata dunia runtuh akan berlaku. Kita tengok balik 98, 2008, mana-mana krisis yang berlaku, pasti akan ada peluang baru kat situ. Jadi ada balik, ya, betul. Ya, betul. Jadi saya fikir macam tu, inilah masa ni lah kita nak tunjukkan, bukanlah nak tunjukkan, kita nak kenal pasti diri kita ni the real business owner atau tidak. Adakah kita nak give up atau kita nak bangun balik dengan lebih stronger, dengan lebih hebat, dengan lebih percaturan yang lebih, orang kata lebih hebat daripada sebelum ni. Kalau sebelum ni kita lebih selesa lah. Itu yang ketika itu macam mana boleh membuat keputusan untuk bersama-sama dengan SKV Nexus? Okey, itu soalan menarik tu. Pada ikutkan saya secara jujur ni Cik Din, saya ni kalau ialah kita dah biasa 10 tahun kita jadi founder kan, orang kata dia punya founder punya darah tu ada. Kan? Dengar mula-mula kalau saya ni tak masuk lah dengan join Titan, tak berkawan dengan Titan yang lain, saya ni memang tak tahu sebenarnya, saya jujur. Saya tak tahu apa itu agent, saya tak tahu pun dropship. Saya maksudnya yang jual produk lah, yang agent property saya tahulah. Cuma agent yang jual produk ni macam mana. Jadi bila kita masuk tu, kita dah dapat kesedaran yang sebenarnya agent ni pun boleh buat duit. Agent pun boleh buat duit. Jadi sampailah pada masa 2000, pada tahun ni jugalah, 2021 ni, saya pada awal tahun tu, saya buat satu bisnes iaitu bisnes coaching. Bisnes coaching tentang macam mana nak run online business. Itu pun salah satu cara kita nak tambah income lah. Pada masa tu saya ada train beberapa student saya yang memang dia terjejas teruk kerana pandemik ni. Jadi saya tengok banyak problem business owner ni, masalah dia satu je. Masalah dia cepat sangat nak jadi founder. Itu cepat sangat. Sikit nak jadi founder, sikit nak buat produk sendiri. Cepat sangat. Kadang tak pandai buat ni, tak pandai buat itu lagi, terus nak jump kepada satu level yang mungkin nampak macam founder ni buat apa, syarikat founder ni buat 20 juta, 100 juta. Aku pun founder lah juga kan. Aku founder lah, sekali dia not found. Itu salah. Dan saya nampak juga masalah agent pun ada masalah dia. Masa saya buat coaching tu, saya nampak agent ni masalah dia tak bernasib baik. Dia bagus, dah nampak dia punya semangat dia, knowledge dia, tapi dia duduk di bawah founder yang tak berapa nak okey. Founder ni dah kira macam orang kata orang yang tertinggi dalam company. Kalau dia duduk pula bawah founder yang dan bisnes yang tak betul-betul strong, founder sendiri pun tak nampak vision ke mana. Jadi saya nampak diorang ni beramai bukan tak boleh buat, tapi sebabkan duduk di company yang salah. Okey, so maksudnya apa dari segi kenyataan Syamil ni, maksudnya bila kita memilih apa-apa saja bisnes, kita kena tengok syarikat tu, kena tengok founder tu. Yeah, betul? Sangat penting. Itu juga memainkan peranan penting. Betul. Saya kalau cara saya tengok, saya tengok founder dulu. Kalau tanya company dengan founder dulu. Sebab kita bukan ikut company, kita ikut manusia, kita ikut orang. Yes, betul. Kita ikut orang. Maksudnya siapa leader kita? Siapa yang nak bawa kita? Apa direction dia? Apa vision dia?
Then of course lah, bila founder dah bagus, biasanya company akan turut bagus jugalah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi bila saya nampak of course Puan Kartika sendiri, saya 2 tahun saya bersama dengan SKV, memang saya admire lah. Saya tengok sendiri kejayaan dia, macam mana saya kenal secara personal lah. Saya selalu juga jumpa Puan Kartika nak tanya apa-apa kan. Jadi pada masa bulan 2 saya jumpa dia pun, saya tengok direction bisnes ni saya nampak lagi boleh pergi. Lagi-lagi dengan pandemik, demand awareness pasal kesihatan lebih tinggi. And then saya pada masa tu saya cuba letak seorang student saya untuk join SKB. Yang mana saya coaching dia daripada luar. Saya tak join lagi. Maksudnya masa tu Syamil tak join lagi, tapi Syamil suruh student tu join dulu. Join. Letak nama je. Join. Saya join under Puan Shirley dengan Abang Wahid. Join. Tapi fizikal, orang kata fokus kita tak bersama lagi. Kita train agent kita dulu. Menarik cerita ni. Jadi bila kita tengok agent kita boleh buat, dan pada masa tu pun saya cuba juga run FDX untuk nak jual produk SKV. Tapi masa tu saya dibantu oleh Kak Shirley. Kak Shirley masa tu tolong saya closing. Sebab tujuan saya nak tengok dulu macam mana bisnes SKV ni. Sebab macam saya katalah, saya ni bukan senang kita nak jump kepada jadi agent kan. Jadi kita nak test dulu. Sampailah kita rasa settle yang bisnes ni memang kita boleh pergi. Sampailah kita rasa confident. Barulah bulan 7, bayangkan bulan 2 sampai bulan 7, 5 bulan. 5 bulan tu. 5 bulan tengok dulu. Kan? Test dulu, tengok. Barulah bulan 7 tu lah saya rasa macam ini tak boleh jadi, saya nak kena buat something yang betul-betul saya rasa saya kena pilih satu bisnes yang saya rasa confident. Dan of course sebelum saya betul-betul fokus, saya tanya dulu kawan-kawan saya. Ada juga kawan saya Atik, dia masuk Sabela. Ada juga kawan sahabat saya Titan yang jual produk Nilofa dengan jual produk orang saja. Dia bukan founder, dia jual produk orang. Dia ada tim yang besar. Jadi saya nampak direction kat situ. Barulah saya rasa confident yang saya memang nak pergi. Saya bercakap dengan Kak Shirley, saya memang bercakap dengan Puan Kartika. Barulah saya confident saya nak betul buat, dan alhamdulillah bila buat tu memang Allah tunjuk jalan, naik sampai sekarang alhamdulillah. Dan baru lebih kurang 5 bulan lah lebih kurang. Betul-betul. Itu dia tuan-tuan puan ya. Tadi kan Syamil dah cakap, kita jangan putus asa, kita kena teruskan ya perjuangan kita kan. Tak kiralah apa bisnes yang kita join, kita jangan putus asa, kita teruskan. Dan yang penting sekali kita kena tengok founder syarikat supaya kita nak tengok bila kita join, kita kena tahu apakah direction. Kan kalau founder sebutnya, kita bila bisnes ni kita akan bisnes melalui manusia kan. Okey, dan juga apa yang saya dapat juga daripada Syamil juga kan, dia join maksudnya dia aktif pada bulan 7 ya. 7, 8, 9, 10, 11 lah. Maksudnya ini adalah bulan kelima. Betul? Betul. Kan? Dalam masa 4 bulan ya, daripada 7 sehinggalah bulan 11, ya, jualan keseluruhan beliau adalah 1.7 juta. 4 bulan ya, tuan-tuan puan. So, jikalau Syamil boleh buat, yang mana menonton ni pasti boleh buat. Kan? Okey, Syamil. Nak tanya, apa mudahnya berniaga bersama SKB Nexus? Mudah ke? Apa mudahnya? Okey. Dia mudah tak mudahnya, dia kena bergantung kepada kita sendiri juga last sekali. Memang mungkin HQ boleh buat pelbagai. HQ boleh bantu A, B, C buat pelbagai, invest pelbagai. Tapi kalau kita perasan kejayaan masing-masing individu tak sama. Ada orang masuk sekejap je, sebulan 2, ada orang tak boleh lah, susah lah. Ada orang masuk sekejap je, meletup. Ada orang masuk tengah-tengah, sedang-sedang. Selesa dengan apa yang ada. Ada juga. Kan? Jadi nak katakan susah ke mudahnya, memang bagi saya dia ada cabaran tersendiri. Tapi cabaran dia saya nampak, saya sendiri masuk ni saya nampak kita boleh go bigger.
kita boleh bukan sekadar nak income 10-20k, saya nampak kita boleh sampai 100-200k dan 500k income kalau kita buat betul-betul, sebab peluang tu ada di situ. Income tu ada di situ. Income duit masuk poket bukan nanti orang ingat sale lah potong-potong 2,000 juga. Ini bukan cerita potong-potong ni. Ni saya cerita bersih. Kalau kita buat betul-betul, follow leader kita yang bagus, kalau kita buat betul dan gunakan apa fasiliti yang ada SKV bagi. Jadi memang kata saya sendiri nampak, of course cabaran bila ejen lagi ramai, lagi ada cabaran dia. Sebab kita pun consider bersaing secara sihat kan dengan ejen lain, ejen yang top lagi. Tapi itulah competition. Kalau kita duduk bisnes seorang-seorang pun ada masalah dia sendiri. Masalah staff lah, masalah masalah orang kata nak bayar gaji staff, masalah gaji kita sendiri, masalah itu, masalah ini. Tapi kita tengok balik, cabaran kita ni menyebabkan kita dapat something yang big atau something yang small. Kita boleh pilih cabaran kita tu, kita nak cabaran yang kita boleh dapat 5,000, 10,000 sebulan, atau cabaran kita boleh dapat 100, 200,000. Cabaran yang kita boleh tolong sekadar 5 atau 10 orang atau 100 orang, atau cabaran yang kita boleh bantu 1,000 orang atau jutaan orang yang kita boleh nak bantu. Semua ada cabaran dia. Jadi kita pilih sendiri. Kita nak cabaran kecil, cabaran besar tapi hasil dia kecil, cabaran yang besar hasil dia lagi besar. Betul. Jadi pilihan di tangan masing-masing. Kalau tanya saya, memang saya suka sangat cabaran apa yang ada di SKV sebab saya sangat clear apa yang saya bakal dapat. Ada siap dalam poket dan macam bakal dapat. Tinggal nak capai je. So maksudnya ada visual lah. Maksudnya Syamil memang dah ada visual lah. Okay, inilah bakal yang dicapai, inilah income yang bakal capai. Walaupun tak capai tapi Syamil kita kena visualize. Ya, sebabnya apabila anda visualize dan bekerja kat arah itu, insya-Allah pasti akan dapat satu hari nanti. Bila nak dapat tu, jangan persoalkan, buat dan terus buat. Betul ya? Betul. Okay. Betul. Saya pasti buat masa sekarang ni Syamil dah pun capai income lebih dah 5 angka dah, betul ya? Betul, alhamdulillah. Dah 5 angka kan? Okey. Bagaimana perniagaan SKV Nexus tu membantu Syamil dalam mencapai impian ataupun mencapai 5 angka tersebut? Okey, bagaimana dia mencapai tu, of course. Okey, antara yang saya nampak yang SKV buat betul, yang menyebabkan saya mencapai, antaranya adalah sistem Nexus SKV itu sendiri. Sistem yang macam mana kita sendiri tak payah pegang stok, yang macam mana kita sendiri hanya orang kata fokus, kita boleh fokus build team saja dan fokus dengan customer kita saja, dengan klien kita saja. Sebab itu bagi saya sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Sebab apa? Saya kata ramai business owner bila dia start buat sendiri, kalau perasan, dia memang cenderung untuk buat semua benda. Semua benda dia nak buat. Dialah packaging, dialah ini, dialah Rashid, dia Rashidah, dialah Timah, dialah Mek, dialah cuci orang kata stok, dia semua benda. Jadi menyebabkan fokus dia tak ke arah marketing and sale, tak ke arah build agent. Jadi dengan adanya sistem Nexus ni menyebabkan fokus saya tak payah fikir. Saya hari-hari bangun pagi saya dah set dah. Okey, berapa orang saya nak bercakap untuk saya convert jadi agent? Siapa saya nak bercakap? Siapa saya nak train? Siapa saya nak kata macam mana, apa direction agent saya? Macam mana saya nak bawa agent saya? Macam mana saya nak close klien saya? Jadi hanya bercakap hari-hari tentang benda yang paling penting dalam perniagaan, iaitu jantung perniagaan, iaitu sales. Dengan kita tak payah fokus dengan sistem itu sendiri, memang main peranan besar. Sebab itulah kadang-kadang ada yang bermain kata dia pegang stok sahaja di tangan, tapi kata bukanlah saya kata tak suggestkan orang pegang stok di tangan ni, masing-masing strategi masing-masing. Cuma betul, bagi saya lebih cenderung untuk biar HQ yang uruskan. Saya tak nak uruskan. Saya nak fokus uruskan tim saya, dan menyebabkan saya, sebab saya fikir
bila kita nak sebab direction HQ nak pergi international. Takkan saya nak pegang stok di tangan, saya nak pergi COD kat orang Indonesia nanti pula, kat orang Thailand. Betul tak jadi? Takkan saya nak pergi COD dengan orang sana. Jadi of course kita dah berfikir, kalau aku ni bermain stok di tangan, kalaulah andai kata aku ada agent, orang mana, orang Europe contohnya, kita boleh meeting Zoom dengan leader sana. Saya dah berfikir sampai ke arah tu. Sebab kita nak fikir, nakkan SKV sampai pergi international, sebab itu yang founder nak pergi. Jadi kita follow lah, ikut belakang lah. Sekarang ni sebenarnya kita boleh je nak bersembang-sembangkan ni macam sekarang. Kita walaupun saya berada di Shah Alam, Syamim berada di KL, tapi masih lagi boleh komunikasi. Okey. Untuk saya terbaca ya, tiba-tiba terpop up sekali last kita, Nurul Muazzah Rolli kan. Dia kata bangga saya jadi student Syamim. Itu dia bagi komen di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Student mana tu? Student yang mana tu? Itu salah seorang student saya yang baru saya ajak join. Student coaching saya jugalah. Saya invite dia join sekali. Saya nampak dia ada potential kalau dia join. Okey, yang menonton pada malam ni, jika anda dapat sesuatu, sila komen di dalam di ruang komen yang anda dapat sesuatu. Ya, sila type ya, saya dapat sesuatu, supaya kita tahu ya perkongsian pada malam ni ya, insya-Allah boleh memberi manfaat kepada anda semua. So sila type di ruang komen, saya dapat sesuatu ya sekarang. Okey. Seterusnya kan Syamim cakap apa tu, berniaga bersama tim ni. Kenapa nak berlapin? Baik kita berniaga seorang-seorang, kita untung seorang-seorang lagi banyak kot. Maksudnya kita bolot habis. Kenapa nak berniaga dengan tim? Kenapa tak berniaga seorang, kita bolot habis segala keuntungan tersebut? Kenapa nak ada tim? Kenapa kita nak bantu orang lain? Kenapa? Soalan bagus Cik Din. Okey, dia sebenarnya macam ni. Kita ni dalam hidup kita ada 24 jam saja. Kita tak ada masa yang banyak. Dan kita juga tak ada kepakaran, semua kepakaran kita tak ada. Kita perlu bergantungan kepakaran orang. Kita perlu compliment each other. Compliment masa orang lain, compliment kepakaran orang lain juga. Jadi kita kena leverage on other people time dan other people skills. Yang bagi saya, kalau kita nak besarkan lagi sayap kita kena bekerjasama dengan lebih ramai orang. Kalau orang tu, setiap orang, kalau kita bercakap dengan dia, kalau you all ada apprentice, you bercakap dengan dia dari hati ke hati, cakap betul-betul one on one, pasti you akan jumpa salah satu kelebihan mereka yang kadang-kadang diorang sendiri tak nampak tau. Kita kena bercakap, okay, you dah ada ni potential ni, kenapa you tak gunakan? You sepatutnya gunakan. Yang kita tak ada, dia ada. Jadi sepatutnya kita boleh bekerjasama. Itu yang mana digunakan company-company besar, yang mana diorang ni JV, diorang ni orang kata merge, kerana dia nak menggunakan complement each other. Barulah dia jadi besar, dia akan control the market. Itu juga macam kita agent. Jangan ingat kita aku cak ayam lagi, aku kecil lagi. No. Kita bukan kecil. Kita je sendiri rasa diri kita kecil, sebenarnya kita besar. Kita ada something yang Allah kurniakan dalam diri kita, special, yang kita sendiri tak tahu. Sampailah kita cebur dalam bidang tu, baru kita tahu, oh, aku rupanya boleh buat sale 1 juta. Oh, aku boleh buat 2 juta. Aku boleh buat 10 juta. Sampailah. That's why bagi saya kita compliment each other. Ada tim saya baru berjumpa semalam, Alhamdulillah. Dia memang ada database, dah ada experience cukup lama. Jadi bila saya bercakap dengan dia, saya nampak kalau dia gunakan database dia betul-betul, memang dia boleh pergi sampai diamond. Sampai diamond dia boleh pergi. That's why bila saya bercakap dengan dia pada permulaan pun, saya dah cukup kenal diri dia, sebab saya cerita panjang lebar, saya cakap dengan dia kat 2 jam. Kerana nak kenal diri dia je pada permulaan. Kita spend masa dengan apprentice kita. Lagi-lagi apprentice tu memang nak dibantu, lagilah kita suka spend masa dengan dia. Betul. Okey, tuan-tuan puan ya, anda lihat ya bagaimana Syamim beritahu kita kena spend masa sedikit dengan apprentice supaya kita tahu, kita dapat mendalami ya apa mungkin permasalahan mereka ataupun cabaran mereka. Ya, dari situ dah baru kita boleh bantu mereka. Kan? Kalau kita hanya
kalau mereka tanya, okay, apa nak buat, kita okay, buat sendiri. Ya, tak boleh. Kita kena guide mereka juga. Betul ya? Sebab setiap orang dia ada cabaran masing-masing. Dan juga poin kedua, kita kena menggunakan ataupun kita kena leverage kan semua kelebihan daripada setiap tim-tim kita. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Kan? Kita bukannya perfect yang expert segala-galanya, tidak. Kan? Tapi kita gunakan kelebihan setiap tim kita, barulah kita boleh kembang. Itulah gunanya kita berniaga bersama-sama dengan orang lain kan. Kita leverage kan masa orang lain juga kan. Okey. Tapi kan sebenarnya apabila kita berniaga dengan orang ataupun tim, sebab setiap manusia ni dia ada PN masing-masing tau. Betul tak Syamil? Betul. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang tu macam ni. Bila cakap orang ni macam ni, orang kalau A dia mungkin ya dia ikut je. Orang B ni aku nak ikut berlaku je. Macam mana Syamil menanggani ataupun untuk bukan melembutkan, maksudnya menyatukan kesemua ni, kesemua tim-tim. Okey, dia macam ni. Walaupun kita nampak setiap orang karakter berbeza-beza, tapi setiap orang mereka ada mission tersendiri. Kita kena faham apa yang dia orang nak. Kita kena faham kat situ kenapa dia orang join SKV. Kita kena faham. Kalau kita bercakap dengan dia, mungkin you all tengok perangai ada seorang ni macam ni, ada seorang ni macam ni. Tapi dia tetap ada benda yang dia nak dalam SKV ni. Yang mungkin kalau kita faham apa yang dia nak tu, kita mudah nak lembutkan dia. Kita mudah nak kata nak adjust dengan nak bercakap dengan dia pun kita tahu macam mana. Kita kan tahu purpose dia apa. Ya betul. Purpose dia. Jadi that's why bagi saya sangat suka bekerja dengan orang yang kita nampak passion dia, keseronokan dia. Kalau orang tu hebat, kalau dia rasa dia hebat, tapi dia sendiri pun tak beria. Tak beria dengan kita kan. Tak beria nak buat ni, tak beria, tak buat semua buat ala kadar, kita pun tak ada masa nak layan dia. Tapi kalau orang tu memang betul kita nampak passion dia, walaupun kita nampak dia perangai sikit pun, kita boleh layan dia. Kita cuba tanya apa masalah dia. Kita cuba selami jiwa dia. Apa yang kekurangan dia, apa gap yang dia hadapi daripada objektif dia, daripada dia punya goal dia. Apa masalah dia. Jadi daripada situ kita tahu macam mana nak solve. Lagi-lagi sebab tu kita kena ramai apprentice. Kita tak boleh asyik yang apprentice 3-4 orang ni. 4 orang ni meninggalkan kita, habis kita pun dah down. Kita kena ramai. Cari lagi. Supaya kat situ kita boleh baca karakter. Kita boleh nampak, orang A ni, karakter dia sama dengan orang B. Kita dah tahu dah handle dah. Lebih ramai orang kita handle, lebih kita faham macam mana nak tackle masalah ni. Senang cerita, orang nampak bisnes ni Cik Din, buat duit. Kerja dia maksudnya buat duit, tapi kerja dia adalah buat sale. Tapi bagi saya, business is not about totally buat sale. Business is all about psikologi manusia. Lagi cepat kita handle. Boleh tak cuba terang balik lebih lanjut lagi psikologi manusia tu? Okey. Maksud saya psikologi manusia ni dia ada emosi je dia. Emosi yang nak dijaga. Dia sifir dia mudah je. Kalau emosi dia bagus, energi dia naik. Emosi dia naik, energi dia naik, dan sales dia naik. Betul, itu yang penting tu. Jadi kalau kita pandai bermain dengan emosi manusia, dia akan menaikkan energi dia. Energi dia naik, barulah sales dia naik. Cuba Cik Din bayangkan pagi-pagi kita bangun, tiba-tiba pagi-pagi lagi dah dengar ada satu berita kematian family member kita. Rasanya satu hari itu akan berenergi ke akan down? Kita akan murung lah, maksudnya kita bersedih dan betul. It's normal lah, maksudnya it's normal manusia murung, takkan nak gembira pula kan kalau kita nak makan kan. Itu pelik orang panggil. itu something wrong tu kan. Tapi maksudnya kita sebagai leader, bila keadaan anak buah kita ni tengah dalam keadaan frust, tengah keadaan ni, macam mana kita nak bercakap dengan dia untuk kita nak make sure kita jentik balik emosi dia supaya dia boleh naik balik. Macam mana kita nak bercakap dengan dia? Jadi that's why kadang-kadang ada masa, memang mungkin you all boleh cakap ramai-ramai dengan agent, tapi ada masa
you kena cakap hati ke hati juga. Ada masa boleh cakap hati ke hati supaya kita boleh jentik emosi dia, supaya emosi dia akan naik dan dia akan unlock dia punya potential. Dia akan boleh pergi lebih luar biasa. Lebih luar biasa daripada apa yang dia ada sekarang. Itu yang pentingnya emosi tu, kita kena pandai jaga ejen kita ni. InsyaAllah. Itu dia tuan-tuan puan yang dengar tu. Kalau nak salin tu, saya rasa bajet salin ya. Semua poin-poin tersebut. Emotion. Sebabnya saya rasa semua orang dia ada emosi. So segala tindak tanduk kita akan berkait rapat dengan emosi. Orang nak membeli pun dia akan melibatkan emosi. Kan macam saya kan, orang bila salesman tu cakap semua, tapi kadang-kadang bila cara dia cakap tak dapat menarik emosi kita, lantaklah aku cakap apa pun. Walaupun produk tersebut berkualiti tinggi, memang tip-top, tetapi jika tak dapat tangkap emosi kita, kita akan rasa tak nampak value produk tersebut. Kan? So dengan itu anda perlu menjaga emosi atau perlu pandai bermain emosi supaya dapat kita menarik daripada prospek menjadi kepada customer kita, pelanggan kita boleh tarik kepada apprentice dan leader dan sebagainya. Melalui emosi saja sebenarnya tuan-tuan. Betul ya? Kan? Betul. Melalui emosi juga Syamil telah berjaya catat jualan keseluruhan 1.7 juta selama 4 bulan je. Kan? Kalau ikut pengetahuan tuan-tuan, Syamil telah pun berada di grup Gladiator dari bulan 7 kalau tak salah saya. Bulan 8 lah, kira bulan 7 tu. Bulan 8 bulan 8, bulan 8, bulan 9, 10, bulan 11 dan juga bulan 12. Telah berada dalam grup Gladiator. Okey, bercakap dengan grup Gladiator, boleh tak cerita sikit apakah perasaan berada di dalam grup Gladiator, apakah kelebihan dan sebagainya? Orang-orang kalau orang macam apa tu Gladiator kan? Apa kelebihannya? Okey, cuba cerita sikit. Okey, Gladiator ni antara yang of course nak cerita banyak, tapi yang paling bagi saya yang mainkan orang kata benda tu impact kepada life saya sekarang because of circle tu sendiri. Circle yang sangat orang kata of course circle kita bila kita nampak semua pun high energy, semua pun emosi yang sangat-sangat positif, semua pun masing-masing ada win yang bagus-bagus, semua pun jenis orang kata respect each other, dan sentiasa orang kata concrete each other dan sentiasa orang kata bersaing. Sebab itulah kenapa business owner ni kalau mereka nak berubah, mereka kena ubah circle dulu. Jadi bila kita dah sampai kita layak masuk dalam circle tu macam Gladiator ni, saya anggapkan saya macam berada dalam Titan dahulu. Yang mana dalam Titan saya dulu, Titan Dr. Azian Osman dulu adalah geng-geng orang yang sales tinggi. Sama juga macam Gladiator, sales orang yang tinggi-tinggi. Jadi bukan senang orang nak sampai sales yang Gladiator sampai. Bukan senang. Mereka kata berusaha sampai level tu. Dan Puan Kartika sendiri sentiasa naikkan. SKV sendiri naikkan lagi level. Dan saya sangat suka bila SKV naikkan level. Sebab itu menyebabkan semua apprentice berusaha nak masuk ke dalam grup tu. Bukan senang masuk dalam grup tu. Betul. Jadi kalau benda tu senang, you all takkan berusaha. Kita takkan berusaha. Kita betul. rasa selesa. Betul. Jadi that's why lah kena fight. Dalam hidup kita, kalau kita nak duduk dengan orang berjaya, kita kena fight. Kalau tak ada orang nak duduk dengan kita. Kita jangan salahkan orang kalau orang lari daripada kita. Sebab orang hanya nak duduk dengan orang yang berjaya. Sebab dia nak share vibe tu. Dia nak share. Dia nak dapat rasa. Dia nak dapat nasihat-nasihat yang berguna. Dia nak dapat orang kongsi benda yang positif. Dia nak dapat tempias supaya diri dia sentiasa positif. Mind dia sentiasa positif. Dia tak nak tengok kegagalan. Dia nak tengok kejayaan. Dia nak hari-hari dia disuap dengan kejayaan-kejayaan orang. Sebab tu kalau ada orang yang jenis ada masalah hati dah tu, tak suka tengok orang berjaya. Itu masalah hati tu. Jadi kita jangan. Ada ramai suka jatuhkan orang. Sepatutnya kita gembira kalau kita berjaya. Sebab kita nak berjaya. Kalau kita busuk hati tak suka orang berjaya, kita akan jatuh. Jadi jangan buang perasaan hati. That's why circle Gladiator ni
circle orang berjaya yang saya suka tengok. Dan saya nak bersama dengan kita sampai bila-bila lah kalau boleh. Alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan puan yang mana menonton pada malam ni ingat point ni circle yang positif. Sebab apabila kita berada di circle positif, kita akan sama-sama positif. Ya, betul. Kadang-kala kita ada satu ketika yang kita down dan sebagainya. Tetapi apabila kita berada di circle positif, ya, suasana sangat positif. Apabila kalau anda berada, saya nak beritahu dalam grup WhatsApp Gladiator, bila seorang share win ke semua share win. Apabila sekarang ni dari dalam beberapa hari ni, ya Allah saya tak tahu bila seorang win. Saya sampai tak terbaca dah. Kan? Sebab mungkin kita ketika itu kita down, tetapi apabila kita baca win orang, dia akan memberikan aura yang sangat positif kepada mereka yang terjejas pada ketika itu. Kan? Dengan itu, tak kira lah apa pun, anda perlu share win. Ya, sebab kita perlu bantu mereka yang terjejas. Kan? Walaupun ketika itu memang kita leader, kita pun dah capai satu tahap tinggi, tetapi akan ada masa yang kita akan down. Dan ketika itulah kita perlukan aura positif daripada orang lain. Dan apabila kita bantu orang, insya-Allah Allah akan bantu kita juga. Betul? Betul Cik Din, betul. Itu je. Dan juga dalam Gladiator dia ada personal touch daripada founder sendiri, iaitu Puan Kartikawati, yang mana tak tahulah, saya tak pernah nampak seorang insan yang sentiasa bagi peringatan, sentiasa menegur demi kebaikan, sentiasa memberi semangat. Kan, betul tak? Macam bagi saya macam dia dah seorang yang sangat berjaya. Dia dah berjaya, dia hanya kenapa aku perlu hiraukan orang lain. Aku dah berjaya dah kot. Tetapi tidak bagi beliau. Ya, pagi-pagi pun dah kejutkan sebagainya. So inilah seorang insan yang saya sangat kagumi, iaitu founder pada SKV, iaitu Puan Kartikawati. Okey. Kita teruskan lagi sesi kita pada malam ni. Okey. Apakah perasaan Syamin apabila dapat membantu tim anda mencapai satu kejayaan demi kejayaan? Okey, perasaan saya of course apabila seorang apprentice saya dia boleh grow, dia boleh naik sales dia, perasaan saya memang sangat happy lah. Sangat happy sebab apa? Sebab kita tahu jenis story dia. Sebab style saya, apabila orang tu nak masuk under saya sekarang ni, saya lebih bercakap dahulu. Kadang kita spend agak lama pada permulaan. Kita nak tahu apa masalah dia. Adakah burning desire dia cukup kuat? Adakah dia punya kata, dia punya apa sebab reason terbesar, apa big why dia yang menyebabkan dia nak masuk, dia nak berjaya. Kejap. Kenapa nak tahu burning desire? Kenapa tahu big why? Apakah kelebihan kita nak tahu, padahal dia nak buat niaga, dia memang dia dah serah diri pun. Ambil je lah. Betul. Ada orang Encik Din, ramai orang yang masuk tu, dia sendiri tak clear apa benda dia nak buat. Dia ikut-ikut orang Encik Din, ramai. Ikut-ikut orang kata SKV dia nak join. Ada orang masuk sebab mungkin nak dapat murah, nak dapat diskaun beli produk SKV. Kan, ada orang macam tu kan. Jadi that's why kita nak kena tahu orang dengan siapa kita nak bekerja, dengan siapa kita nak habiskan masa. Jadi that's why apabila orang tu kita dah clear apa yang dia nak, lagilah semangat kita untuk kita nak bantu dia. Sebab bila dia sendiri perlu dibantu dan kita sendiri hulurkan diri untuk bantu dia, kat situ orang kata kita dah dapat satu tag team yang sangat bagus. Jadi kita follow dia punya journey dia. Dia naik, kita cuba lagi bagi semangat. Jadi setiap win yang dia share, setiap orang kata apa saja yang dia dapat dalam hidup dia menyebabkan kita rasa gembira, kita happy, kita rasa bangga. Dia bukan kita nak compare dengan apprentice lain. Kita nak compare dia dengan diri dia sendiri. Kita nak bagi dia dengan dia. Dia dulu dengan dia sekarang. Bila kita tengok balik journey dia dulu mungkin biasa-biasa, mungkin jenis pemarah, jenis orang kata tak sabar, jenis membuta tuli. Tapi bila slow-slow kita cuba bantu dia, cuba
perbetulkan sedikit menyebabkan diri dia pun lebih berubah, menyebabkan sales dia pun akan naik. Jadi kita bangga sebab kena ingat, naik sales bagi saya ubah diri dulu, baru ubah sales. Ubah diri dulu. Ubah diri dulu, baru boleh ubah sales. Baru ubah sales. Jadi kita nak naik sales, orang ingat kena pandai buat FB ad, naiklah sales. Dia tak semudah tu. Kan? Tak semudah tu. Of course kita kena tahu pasal magnet rezeki. Kita kena tahu tentang kata hubungan kita dengan Allah. Jadi kita kena pelbagai benda kita nak kena betulkan hubungan ibu bapa, apa benda-benda penghalang rezeki. Jadi kita kena tahu juga sedikit. Bukanlah nak suruh jadi ustazah. Tapi kita cuba perbetulkan diri kita slow-slow. Menyebabkan kita jadi orang yang lebih baik, insya-Allah rezeki akan melimpah ruah lepas ni. Itu kegembiraan saya apabila apprentice saya berjaya buat benda tu. Alright, okay. Ada soalan daripada Azur Rahman. Nak tahu apa je yang Tuan Syamim buat sehingga boleh naik capai kejayaan. Mungkin soalan dia, apakah strategi yang Syamim lakukan sehingga boleh mencapai jualan keseluruhan dalam masa 4-5 bulan ni sehingga 1.7 juta. Okey, sebenarnya saya dah kongsi banyak tadi tu. Pasal sebenarnya apa secret saya, kenapa saya boleh naik. Dia dah kongsi banyak tadi point supaya mereka boleh catat point tersebut. Jadi saya ulang balik. Mungkin orang tak perasan. Sebenarnya saya dah ulang banyak kali tadi. Iaitu kita kenali siapa dengan orang sekarang kita nak bekerja tu. Bila itu poin pertama, kita kenali. Sebab kalau kita tak kenali, kita susah nak bantu dia orang tau. Kita kena of course kita kena selalu buat rekrutmen dan kita kenali siapa apprentice kita. Sebab itulah ramai juga apprentice saya yang bukanlah ramai, ada beberapa yang memang potensial, memang bagus. Tapi bila saya tanya sebelum ni ada ke bercakap dengan leader-leader lain, apprentice lain, dia kata ada tapi tak jawab phone pun. Ada, dia WhatsApp tak reply pun. Jadi maksudnya saya nak cakap potensi tu ada, tapi kadang-kadang sifat kita sendiri, kita bila orang nak jadi apprentice kita tak bercakap dengan dia, kita sumbat je dalam grup, kita pun tak kenal siapa dia, orang datang dari mana, bisnes apa. Kita masuk je pakai ni, okey nah masuk je lah itu je. Masuk, okey bagi semua link, kau baca, kau faham dah, hantar korang. Itu patut kita harapkan dia jadi diamond. Memang kata mimpi di siang hari kata. Jadi bercakap dengan apprentice secara dalaman tu, secara berdekatan, secara personal tu, memang itu adalah saya, cara jujurnya itu adalah saya yang paling saya suka. Saya suka buat Zoom one-on-one, bercakap. Kadang-kadang kita tak bercakap dengan semua orang, tapi kita bercakap dengan orang yang nak je. Yang betul-betul nak dibantu. Kita boleh nampak siapa yang nak tu. Jadi orang-orang ni lah yang bakal menaikkan sales kita yang tinggi. Itu salah satu. Yang kedua, be different. Cuba jadi different. Different daripada, kita kena tahu, apprentice ramai. Kita kena cuba cari apa strength kita, apa kekuatan kita. Apa kekuatan kita yang kita boleh ketengahkan. Apa kekuatan yang kita boleh buat yang menyebabkan orang kata benda tu kita boleh menang. Kita boleh menang dalam persaingan kita. Kalau kita kata kita ni ada database, adakah macam mana cara kita nak approach database kita? Apa yang kita buat yang orang lain tak buat? You kena buat. Kita kena be different dalam market ni. Be different macam-macam cara. Bukanlah be different tu strategi FB ad ataupun TikTok ad saja. Tapi be different kadang-kadang cara kita bercakap dengan customer kita, cara kita macam mana follow up, semua tu boleh jadi different. Cara kita follow up agent kita, cara kita buat follow up apprentice kita. Kita cuba cari kelainan berbanding dengan apprentice lain. Dari situ insya-Allah akan nampak di mana kekuatan kita yang kita boleh ketengahkan, kita boleh kuatkan lagi. Itu dia. Kan. So ada satu lagi saya nak satu lagi. Ini yang paling kata bagi saya yang paling penting key dia lah daripada yang tadi semua tu. Dalam strategi saya adalah vision yang besar. Vision yang besar, dream yang besar. Dream yang besar dan kita kena berani mencapai dream tu. Kita kena berani mencapai dream tu dan peduli apa orang cakap. Dream yang besar. Ada orang dia letak dream. Dia macam memang setengah orang tu dream besar lah, dream besar semua tu. Tapi bila nak buat tindakan tu macam aku boleh buat ke?
kalau dia terlalu banyak berfikir tau. Aku boleh buat ke? Kalau aku buat macam ni, apa orang cakap? Kalau aku buat macam ni, boleh berjaya ke? Kalau aku gagal macam mana? Dia terlampau banyak dream besar, tapi bila dia nak buat tu, dia terlampau banyak berfikir. Banyak kalau. Ya, kalau ni Kalau. macam mana? Macam mana nak buang kalau tu? Mungkin Syamil ada pengalaman dan sebagainya. Mungkin boleh berkongsi sikit. Dia macam ni, kita yang apa yang saya nampak lah, biasa orang dia tak kejar, dia cepat putus asa dengan dream dia sebab dia selalu compare dia dengan orang lain. Dia selalu, lagi-lagi sekarang social media banyak. Dia tengok pula kawan sekolah dia, dah pakai kereta. Dah mentang kereta tu kereta sewa. Kita pula stres. Kawan tu. Kereta kawan. Tapi tak kisahlah kereta tu kereta siapa, itu pulang. Yang penting kita jangan comparekan journey kita dengan orang lain. Dream kita boleh letak dream kita dan kita cuba letak satu timeline kita nak capai. Tapi capai atau tidak is no problem. Kita cuba usaha lagi, sampai capai. Jadi that's why dream yang besar dan kita letak satu baby step. Baby step ni maksudnya kita dalam nak mencapai dream yang besar, kita ada step kecil dulu. Okey, naik satu anak tangga, naik anak tangga. Bukan kita boleh terbang terus. Bukan kita nak join skim cepat kaya ni, terus naik. Itu slow. Kan, betul? Bukan kita nak join hari ni ada dream, besok nak capai. Mungkin dream kita 10 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 30 tahun. Mungkin kita letak dream tu, kita tak capai pun. Tapi kalau kita tengok balik, adakah kerana dream tu, kita berjaya naik taraf yang tinggi daripada kita yang sebelum ni. Dan that's why penting kita compare diri kita. Kita dengan diri kita. Kita compare balik. Kalau kita tulis balik kita punya apa kelebihan dalam hidup kita. Kadang-kadang sales tak naik tapi dah pandai respect ibu bapa. Dulu tak pandai respect. Betul. Mungkin ejen tak ramai tapi dah pandai balas WhatsApp. Dulu tak pandai langsung. Betul. Jadi that's why bila kita ada big dream ni, dream yang sangat besar, kita cuba berfikir yang dream yang kita, dan satu lagi letak dream tu, jangan letak dream yang kita rasa kita boleh capai. Kita letak dream yang kita tak pernah terfikir. Kita letak satu. Manusia ni masalah dia ada limited belief dia tau. Dia kenapa dia berbeza manusia ni? Ada orang limited belief dia sangat tinggi. Ada orang limited belief dia sangat rendah. Jadi kita naik limited belief kita berfikir. Mungkin kita susah nak letak dream, kita letak siapa idola kita. Mungkin dalam SKV kita letak, macam contoh saya letak of course lah kat Nini kan, dia dah sampai, orang kata 1 bulan dah sampai 7 ke 9 juta, saya letakkan, okey saya akan dapat jadi macam dia juga, insyaAllah. Tahun depan atau 2 tahun lagi, saya pasti dapat jadi macam dia. Jadi slow kita follow. Sebab kalau kita letak orang, lebih mudah kita nak capai. Sebab kalau kita letak orang sebagai dream kita nak jadi macam dia. Kita boleh follow apa saja jenis dia dulu. Kita boleh kaji dia balik. Apa jenis dia? Macam orang kata idola sukan lah. Kalau idola sukan, orang kata nak jadi macam player bola Cristiano Ronaldo. Kan? Kita boleh follow apa yang dia buat masa dia kecil. Apa dia makan, apa dia minum, apa aktiviti dia, apa sukan dia buat. Kan? Berapa kalori dia intake hari-hari, berapa kerap dia bersukan. Kita boleh follow jenis dia. Kalau kita nak follow. Kalau kita nak ikut lebih rapat. Kalau kita nak betul serius nak jadi macam dia. Dan last kali, kenapa kita nak jadi macam dia? Kena jelaskan. Kenapa? Why? Tak adalah suka-suka je. Orang ada dream, aku pun nak ada dream. Tak boleh lah. Why tu kena betul-betul serius. Why? Kenapa nak jadi macam ni? Kenapa? Sebab apa? Kalau tak jadi, apa yang akan jadi dalam hidup kita? Adakah kita sedih? Ataupun tak apalah kalau tak jadi, it's okay. Janganlah, kita kena carilah. Kalau kita tak jadi macam tu, kita kena cari. Aku tak boleh, aku kena jadi. That's why kalau kita tengok orang yang passion ni, dia punya semangat dia lain macam. Orang punya passion, semangat dia sampai dia boleh terangkat meja. Dia punya semangat dia tu. Sebab apa? Dia sangat passion, dia nak capai apa dia nak capai. Kalau tak capai, aku akan capai. Kalau dia tak capai, aku akan capai. Kalau tak ada kalau, aku capai. Kalau tak ada kalau, aku capai. Ada kalau, capai je. Capai je, tak ada kalau-kalau. Habis kau ni tak ada. Kalau kawan cakap macam tu, buang kawan tu. Tak adalah macam tu. Tapi betul tau sebenarnya. Sebabnya jikalau kawan kita tu terlampau negatif, bagi saya lah,
Sebab Betul. bila dia negatif dia akan bagi impact pada kita sebab negatif juga. So jikalau dia negatif, kata tak salah bukan kita buang dia, tapi kita jauhkan diri daripada dia buat waktu-waktu tertentu. Kan? So bila kita jauhkan sikit, kita tapi bila dia call apa kita say hello, tapi cumanya kita jauhkan. Kita jangan terlampau rapat dengan orang yang negatif sebab dia akan memberi impact juga kepada kita. Kan? Bila negatif, kita manusia. So bila dengar negatif, kita juga akan kadang-kadang akan ternegatif juga. Betul, terpengaruh juga. Ketika ni, kalau ada terlalu banyak rakan kita negatif, kita jauhkan sebentar and tu kita carilah rakan-rakan kita yang positif supaya kita boleh terinspirasi ataupun kita pun jadi positif juga. Kan, betul ya? Okey, Syamil. Setelah berada dalam SKV Nexus 5 hingga 6 bulan ni, siapakah sumber inspirasi Syamil di SKV Nexus? Yang pertama, of course lah, Puan Kartika sendiri. Puan Kartika adalah sumber inspirasi saya. Sebab saya mula masuk pun secara jujurnya, antara sebab pun Puan Kartika juga. Sebab dia macam ni, masa mula-mula saya nak join Nexus ni, SKV Nexus, saya dah letakkan kenapa saya mesti nak join student di bawah Dr. Aizan Osman. Datuk Wira Dr. Aizan. Saya mesti nak join. Saya takkan join mana-mana company bukan di bawah Datuk Wira sebab saya sendiri dah 2 tahun belajar dan saya nak join mesti dia ada title premier. Saya memang letak syarat terus biarlah orang nak cakap apa. Sebab kan. Then of course saya compare kan, okay, antara bisnes Puan Kartika, ada Sabela, ada Mamasab dan sebagainya kan. Ada beberapa company yang besar-besar ni, company besar-besar, bukan company yang biasa-biasa. Jadi saya tengok juga okay, personality Puan Kartika dan dan founder yang lain-lain kan. Jadi menyebabkan saya rasa of course saya lebih selesa dengan Puan Kartika sendiri kerana leadership dia, saya anggap dia pun macam orang kata dah macam kakak saya sendiri kan. Jadi dan juga orang kata company SKV sendiri punya peluang yang besar, opportunity yang besar, produk yang sangat bagus menyebabkan saya rasa nak ikut Puan Kartika tu. Jadi that's why antara yang besar. Kalau nak katakan apprentice sendiri, of course lah kita nak pilih nombor 1 lah. Kalau kita nak tiru orang, kita tiru nombor 1. Itu ayat dia. Jangan tiru yang nombor 2. Kalau kita nak tiru Vasi, kita nak kata dalam periksa, kalau kita nak tiru, jangan duduk sebelah orang nombor 2, nombor 3. Kan? Kita tiru orang nombor 1, baru kita jadi nombor 1. Dia senang je. Nak jadi champion, kita kena beat yang nombor 1. Jadi kita sentiasa letak nombor 1 tu ada sebagai benchmark kita. Jadi kita letak yang nombor 1 tu dan kita tengok apa yang dia buat betul. Apa yang kita rasa kita boleh follow dan mungkin kita boleh buat lebih baik daripada dia. InsyaAllah. Itu yang saya. Alright. Okay. Boleh tak? Apakah impian Syamil ya? Sebab setiap orang ada impian masing-masing ya. Sebelum join SKV Nexus, mesti ada satu impian yang aku nak join Nexus ni sebab aku impian ni. Sebab InsyaAllah ya, dengan aku menyertai dan aku buat betul-betul SKV Nexus ni, aku boleh capai impian tersebut. Okey, kalau nak kata impian saya sebenarnya, saya ni Cik Din, saya ni suka melancong. Saya ni jenis, saya sendiri Alhamdulillah lah dah pergi lebih kurang dalam belas-belas negara juga. Jadi every year kita pergi. Jadi memang itu impian saya suka berbisnes sambil saya boleh melancong. Saya boleh berjalan. Dan impian saya nak membeli setiap property yang di bandar-bandar ni. InsyaAllah. Dan selain daripada tu saya memang suka untuk invest property. Tapi sekarang ni property dalam Malaysia je lah. Jadi memang impian saya nak beli semua property yang setiap bandar ni ada satu property saya boleh beli yang mana family boleh duduk, boleh jadikan homestay kat situ. Itu impian saya lah. Nak lebih banyak. Sambil-sambil berjalan, sambil boleh buat income. Jadi mana bisnes yang kita boleh buat? Kalau kita boleh tinggal office lama-lama kan? Kalau buat SKV boleh. Jadi itu antara reason terbesar juga kenapa saya join SKV. Sebab saya tak perlu fikir ada overhead yang besar macam bisnes saya yang sebelum ni.
Saya boleh buat meeting daripada luar negara pun, tak ada masalah. Dan kita boleh sambil mengembara, sambil cari duit, sambil buat bisnes. Itu antara impian saya yang terbesar lah, yang saya nak buat bersama dengan SKV insya-Allah. Alright, okay. Tuan-tuan, tadi Syamil dah cakap ya, kalau kita berbisnes bersama SKV Nexa, alhamdulillah ya, kita boleh berbisnes pada bila-bila masa, di mana sahaja yang anda perlu adalah gadget dan juga internet lah kan, of course lah kan, betul tak? So maksudnya anda nak mencapai ataupun nak akses sistem, anda perlu ada internet, ada gadget, sama ada handphone ke, laptop ke, iPad dan sebagainya, anda boleh akses dah sistem akses di mana sahaja pada bila-bila masa. Anda nak rekrut, tak kisah. Dulu kalau kita sistem agent, kita sekat okey, anda mungkin di Kuala Lumpur je lah. Kalau paling jauh pun di Selangor dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita di KL, kita boleh ada tim di Sabah. Kita di KL, kita ada tim di Singapura. Dan insya-Allah ya, kalau Indonesia buka sempadan tu, buka akses, kita boleh ada tim di Indonesia juga kan. So sekarang ni kita nak insya-Allah nanti SKV akan jadi satu bisnes yang borderless. Sekarang ni pun dah borderless dah kan. So itu sangat penting. Anda berbisnes ya, anda boleh maksudnya bebas dari segi masa dan sebagainya. Dan paling penting kali adalah kita berbisnes di SKV, ya, tujuan ataupun manfaat kita ataupun fokus kita adalah untuk memberi manfaat kesihatan dan juga manfaat kewangan kepada masyarakat sekeliling. Kan? Dan juga tuan-tuan yang menonton, setiap pembelian produk SKV, ya, produk premium SKV tidak termasuk kopi, ya, semua produk premium SKV, ya, sebahagian keuntungan tersebut akan disalurkan ke dalam tabung yayasan SKV, yang mana sekarang ni kita dah mungkin dalam 70-80% kot ya, untuk siapnya sebuah masjid di selatan di Yala ya. So itulah dia. So maksudnya anda semua adalah penyumbang kepada pembinaan masjid tersebut. Syamin juga ada penyumbang. Saya juga ada penyumbang. Ya. Kita nak bina masjid tu ialah bukannya bina RM10. Kan? Bina masjid tu berjuta-juta kot. Tetapi dengan ada SKV, dengan adanya yayasan SKV ni, kita ada saham walaupun kecil, insya-Allah boleh bantu kita di akhirat tersebut ya. Okey. Tak sangka dah sejam lebih juga kita berada di sini. Okey. Sebelum saya akhiri atau sebelum kita menutup acara ini, saya nak Syamin beri mungkin Syamin ada kata-kata terakhir, kata pesanan dan sebagainya yang menonton pada malam ini ya, ataupun bagaimana mereka ya, mungkin orang ni dah join tetapi tak tahu, tak nampak dan sebagainya ya, boleh untuk break ataupun boleh melangkah mencapai kejayaan bersama SKV Nexa. Okey. Saya punya pesanan saya senang je. Apa yang saya rasa untuk semua apprentice yang ada, first kali of course yang saya dah cerita panjang lebar tadi, iaitu berkenaan dengan vision, impian semua ni. Dan kita sendiri sekarang ni, kita sentiasa kena jangan putus asa dengan diri sendiri. Jangan putus asa dan jangan selesa. Jangan selesa dalam keadaan yang kita ada sekarang. Kalau mungkin you sendiri belum pernah capai, cuba cari cara, cuba cari orang yang you nampak dah berjaya, cuba dekat. Jangan dalam kepala kita berfikir orang ni sombong, orang ni dah kaya, takkan dia nak bantu kita, takkan nak bercakap. Jadi jangan rasa malu-malu, just WhatsApp je. Kalau tak ada nombor, cari nombor. Kita cuba ikhtiarkan, dekatkan diri kita dengan orang yang berjaya. Cuba belajar dengan dia. Apa kejayaan, apa cara yang dia buat menyebabkan dia berjaya. Rajinkan mulut bertanya leader-leader kita. Jangan expect leader kita yang yang nak pergi ketuk kepala kita, nak WhatsApp kita tanya. Leader sendiri pun fokus dia ada orang yang dia fokus. Kita sendiri kena tunjukkan semangat kita. Barulah orang akan bantu kita.
Dan yang paling penting selain daripada itu lagi, fokus tu penting. Fokus, sebab banyak ramai business owner ni, diorang ni tak fokus. Kadang-kadang jual terlampau banyak produk, tak fokus certain produk. Kalau betul nak jual 7 produk tu, tapi cuba cari kekuatan satu produk you rasa you nak kuat kat situ. Kalau SKV 7 produk, macam mana strategi pun, janganlah strategi semua benda strategi nak buat. TikTok, FB, Instagram, semua nak buat. Dan sekali tak fokus. Rojak terus je. Rojak terus. Fokus tu penting. Fokus masa kita betul-betul adjust timing kita. Fokuskan perkara yang menyebabkan sales you naik. Cari fokus yang mana, cara yang you buat betul, macam mana kita nak gandakan lagi. Benda tu dah buat betul dah, macam mana kita nak gandakan lagi. You cuba cari source. Okay, kalau kata apprentice, you dapat apprentice ni bagus. Ingat balik macam mana kita dapat dulu. Dengan cara apa, dengan method apa kita dapat, supaya kita boleh double up. Kita orang kata triple up kan lagi. Cara yang sama untuk kita dapat lagi apprentice yang bagus macam tu. Kalau dapat customer yang beli repeat, cuba tengok balik. Macam mana kita dapat dia? Supaya kita boleh fokus buat perkara yang betul. Kita jangan dalam hidup kita ni buat macam-macam, last sekali kita tak tahu apa benda kita buat. Kita tak plan ahead apa yang kita nak buat. Sebab tu bila kita ada vision, kita plan ahead. Kita plan ahead. Okay, bulan ni apa benda aku nak kena buat? Apa sepatutnya aku buat? Dan kalau tak betul, kita ada masa kita boleh adjust lagi. Adjust lagi. Sebab itulah masa setiap orang Allah bagi 24 jam. Tapi ramainya business owner ni, dia tak gunakan masa dia betul-betul. Dan dia salahkan, tak ada masa lah nak buat. Sibuk, busy memanjang. Tapi kalau kita tengok bagi 24 jam, kita boleh tahu priority kita kat mana. Okey, benda yang small-small yang sepatutnya kita tak buat, kita jangan buat. Kita fokus benda yang betul je. Fokus benda yang betul-betul ada impak je. Barulah kat situ kita nampak kelainan sales kita. Selain pada itu juga hubungan kita dengan manusia, hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang kata apprentice kita. Prasangka buruk tu, jangan, kalau boleh buang prasangka buruk tu. Iri hati, tak suka tengok orang berjaya. Itu semua sifat-sifat yang menyebabkan kita ni terduduk. Kita masuk dia circle positif macam ada aura tolak kita keluar. Tak best. Tak best lah benda ni. Dan kita lebih suka duduk dengan netizen, mengutuk orang sana, mengutuk orang sini. Benda-benda ni semua pun boleh dropkan sale kita tau. Jangan main. Jangan main. Jangan kita rasa macam ini tak ada kena-mengena pun. Tapi benda-benda ni, mindset kita ni. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, itu menyebabkan mind kita ada blocking kat situ. Menyebabkan emosi kita cepat down, cepat rasa nak marah. Orang buat silap kita nak marah. Kita tak boleh nak maafkan. Sebab itulah apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita cakap, kita kontrol, kita kawal. Barulah hidup kita ni sentiasa ada aura positif. Apprentice masuk pun dia suka duduk dengan kita. Customer pun suka duduk dengan kita. Kita ada magnet rezeki kat situ. Barulah sales kita. Sales kita akan naik, rezeki kita akan naik dan insyaAllah kita akan jadi leader yang sangat-sangat bagus. Dan itulah barulah kita senang nak berjaya. Kita letak je apa yang dream yang kita ada, kita boleh berjaya. Kita letak lagi dream yang besar, kita boleh berjaya. InsyaAllah. Alhamdulillah, itu dia. Okey, yang menonton pada malam ni, jikalau anda rasa sesi ni best, sila tak beri komen best supaya kita tahu. Maksudnya lepas ni kita akan adakan lagi sesi tersebut dan juga kita dapat insya-Allah beri manfaatkan kepada semua orang yang dengar pada malam ini dan juga supaya sesi ini dapat memberi inspirasi kepada mereka di luar sini yang menonton. Okey, sila tak best supaya kami tahu yang sesi tersebut bagus yang boleh kita teruskan lagi sesi yang akan datang. Best. Yes, betul. Muhammad Farid kata best. Nurul Muazzazah Farid dia Syafa Mahmud juga kata best. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Encik Muhammad Syamin bin Ibrahim kerana sudi menerima jemputan kami pada malam ini dan sudi berkongsi kepada anda segala strategi, tak kena ilmu kalau saya tengah orang dia dah berjaya, dia akan sekat, maksudnya dia nak share dia akan sekat. Tapi ini tidak. Segalanya telah dikongsikan so anda boleh
ambil strategi-strategi ni, anda boleh adjust ya, ataupun mengikut kesesuaian ya bisnes ataupun kesesuaian bisnes anda pada ketika ini ya. Okey. Terima kasih. Saya mewakili SKV Nexus mendoakan agar ya segala dipermudahkan urusan ya Encik Syamin ya dalam memberi manfaat kesihatan dan juga manfaat kewangan kepada orang luar, dan juga tahniah juga kepada tim anda. Ya, tahniah juga saya rasa dah capai kot 2 juta ni kan. InsyaAllah. Dah capai dah lebih kurang. Untuk akhir tahun ni, jikalau ni kita akan tengok Syamin dengan flying colour 2 juta ataupun lebih 2 juta jualan keseluruhan kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jumpa Syamin ya InsyaAllah pada bulan 1. Kita ada 2 event ya. Betul, tak sabar tu. Retreat Diamond dan juga Icon Circle di Limas 3 Melaka pada 11, 12, 13, dan juga kita ada satu lagi pada 29 hari bulan kan. Itu juga adalah kelebihan kepada yang mereka mencapai Diamond dan ke atas, Diamond dan juga Icon Circle kan. Itu dia. Okey. Terima kasih juga sekali lagi kepada mereka yang menonton pada malam ini. Ya, semoga anda dapat sesuatu daripada perkongsian Encik Muhammad Syamin pada malam ini, dan juga semoga juga anda juga dapat memberi manfaat kesihatan juga kewangan kepada orang masyarakat sekeliling. InsyaAllah. So, jaga diri, pastikan anda menjaga kesihatan, pastikan anda makan semua suplemen kesihatan SKV ya, dan juga pastikan anda menjaga SOP sebab kita masih lagi belum menang, dan juga kita perlu ikhtiar ya supaya kita menang satu hari nanti ya Allah. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.